Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam Inspirasi dan kali ini saya bawa tajuk Uruskan Cinta. Ini terutama pelajar-pelajar universiti. Baru-baru ni saya ke universiti dan ceramah di beberapa universiti dengan tajuk cinta. Dan tajuk cinta ni tajuk yang paling popular, yang paling disukai di kalangan mahasiswa-mahasiswi di universiti. Terutamanya. Jadi, anda nak bercinta dalam peringkat umur yang begini, saya rasa ia tidak ada kesalahan. Namun begitu, yang paling penting adalah bagaimana kita nak menguruskan cinta. Oleh itu, insya-Allah hari ini saya akan terangkan lebih kurang dalam 10 tips bagaimana nak menguruskan cinta dalam bahagian yang pertama. Dan insya-Allah kita akan sambung pula dalam bahagian yang kedua. Saya bagi 10 tips lagi. Jadi raja-rajalah pagi-pagi lihat Inspirasi. Yang pertama sekali, bagaimanakah kita nak mengurus cinta? Dalam mengurus cinta, pertama pilihlah teman yang istimewa. Yang anda ingin pilih itu ialah pilih kerana Allah. Apabila kita memilih seorang teman hidup kita kerana Allah dan Allah diletakkan di depannya, insya-Allah perhubungan yang kita bina itu atas ukhuwah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah itu penting dan hubungan dengan manusia itu juga penting. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas artinya hubungan dengan manusia. Jadi setiap kehidupan di muka bumi Allah ini ada pasangan-pasangannya. Jadi pilihlah, letakkan asas apabila kita ingin bercinta itu adalah sebagai satu benda fitrah, perkara utama yang kita pilih itu untuk kehidupan dalam beragama, kehidupan dalam memberikan kebahagiaan hidup dalam berkeluarga, kehidupan pada masa akan datangnya, dapat melahirkan lagi umat Muhammad, melahirkan lagi umat manusia di muka bumi Allah ini. Jadi bila kita mempunyai niat yang betul, Allah melihat sesuatu perbuatan itu dengan niatnya. Bila kita meletakkan asas yang tidak tepat dalam memulakan percintaan kita, maka ia akan membawa banyak kerosakan nanti, banyak musibah nanti, banyak halangannya nanti apabila kita mendirikan rumah tangga itu sendiri. Satu. Yang kedua, tips yang kedua ialah kurangkan terlalu kerap. Anda kena kurangkan. Jangan terlalu kerap berjumpa. Apabila kerap berjumpa, dia macam-macam masalah yang timbul. Antaranya yang pertama, selalu akan berselisih pendapat. Ada je yang tak kena. Jadi, dalam kita bercinta ni, di kalangan mahasiswa-mahasiswi terutamanya, saya kalau berjumpa di dalam bilik kuliah dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Yang saya maksudkan ialah perjumpaan ni secara resmi. Secara resmi itu macam mana? Dia duduk berdua-duaan, berbincang, berbicara dari hati ke hati. Dan perkara ini jangan dibuat selalu-selalu sangat. Kalau dibuat selalu-selalu sangat, nanti tak ada cerita lagi. Semua perkara yang dicerita, dibincangkan dan kadang-kadang yang paling bahayanya ialah apabila dia menyentuh beberapa bahagian bab yang menyentuh kepada perasaan. Nanti bila ada pendapat, perbalahan, itu akan berlaku dan akhirnya boleh membawa kepada perpisahan. Alright? Jadi, saya ingatkan para pelajar, terutamanya mahasiswa-mahasiswi, pastikan kalau bercinta, kurangkan jumpanya. Jangan terlalu kerap, jangan selalu sangat. Seminggu mungkin 2 kali, sekali sudah memadai. Jangan tiap-tiap hari berkepit. Ini dibawanya kadang-kadang halal haram. Ini dah langgar kadang-kadang. Pegang wanita yang bukan mahramnya adalah dosa. Ingat, bercinta boleh, kena pandai urusnya. Yang ketiga, berjumpa di tempat yang awam. Kerana apabila anda berdua, ada yang tiga. Yang tiga itu siapa? Iblis. Yang pertama tu kata lelaki, perempuan, dan yang ketiga adalah iblis, syaitan. Maka janganlah berjumpa di tempat yang sunyi-sunyi. Nanti dia macam-macam berlaku. Bukan awak berdua, ada bertiga. Jadi yang tiga itu nak hati-hati. Oleh itu, apabila berjumpa, eloklah di tempat-tempat yang umum, di tempat-tempat yang awam, yang ramai orang nampak. Jangan di tempat-tempat yang tersembunyi. Tapi dia cakap dengan saya, Cik Dulu, tak privacy pula. Tak ada apa, macam nak bincang-bincang apa. Carilah tempat-tempat yang umum yang tak ramai orang. Ada, usahakan, kalau boleh di bilik-bilik, macam di bilik kaunselor, ada di bilik khasnya, tapi ada orang yang pantau anda. Itu tempat-tempat yang mungkin yang mungkin lebih tahu lagi, mahasiswa-mahasiswi lebih tahu lagi di mana tempat-tempat yang sesuai, yang boleh dijadikan perbincangan-perbincangan dari segi sudut hati ke hati. Tapi ingat, jangan selalu jumpa, sesekali jumpa. Yang keempat,
elakkan daripada bersentuhan atau berpegangan tangan. Kerana punca segala maksiat itu sedangkan dalam Al-Quran sendiri, jauhkan daripada zina. Bukan buat zina tu lagi. Allah dah menegur di dalam Al-Quran, jauhkan daripada zina. Jauh, bukan lagi. Kalau dah pegang tu, itu dah ada elektrik. Kadang-kadang mahasiswa yang lelaki datang jumpa saya, dia kata, Cikgu Zul, kita dah biasa pegang. Tapi bila dengar saya ceramah, tak boleh pegang pula. Tapi yang perempuan pula kalau tak dipegang marah dia. Sebab dah biasa dipegang. Bila tak pegang ni mengajuk dia. Ada tak sayang ke, dah ada orang lain ke. Kadang-kadang timbul pula masalah-masalah di sebaliknya. Tetapi anda kena bagi tahu teman anda itu bahawa perkara itu adalah haram yang akan dimurkai oleh Allah. Terangkan dengan tepat apa sebabnya awak tak nak pegang. Kadang-kadang keinsafan dah ada pada lelaki. Kadang-kadang keinsafan itu datang daripada perempuan. Tak kira dari mana datangnya, tetapi siapa yang ingin memulakannya, yang penting ialah terangkan ilmunya. Okey, mengapa tidak mahu menyentuh? Kerana setiap kali sentuh yang bukan mahram, itu yang bukan daripada yang dibenarkan oleh syariat, maka dia anggap dosa. Dan dosa itu yang boleh membawa kepada hubungan tadi akan makin lama makin renggang. Ingat, kalau anda sayang kepada hubungan anda, kasih sayang anda itu kepada teman anda kena jaga batasan-batasan dalam cinta. Oleh itu, uruskan cinta anda, pastikan cinta itu semakin berputik, semakin bersemai, semakin mekar, dan akhirnya boleh membawa kepada perkahwinan. Itu tidak menjadi masalah. Malah itu yang dituntut oleh syariat dalam beragama. Berikutnya, pastikan, kalau anda berbincang, pastikan topik perbincangan anda sebelum berjumpa. Kadang-kala membicarakan isi-isi yang sama. Saya mencadangkanlah kepada mahasiswa-mahasiswi, kalau nak berjumpa dengan teman-teman yang istimewa, apalah salahnya sesekali, anda sesekali catatkan apa yang anda ingin bicarakan. Kalau anda tak catatkan pun, anda boleh dalam minda, anda dah buat kerja dalam minda. Artinya, apa yang anda ingin perkatakan, apakah isu yang anda ingin bincangkan dengan teman anda nanti. Jangan sampai tak ada isu. Ini kadang-kadang yang berlaku. Bila dah berjumpa, ingin sangat jumpa. Dah jumpa, tak tahu apa nak kata. Tak tahu apa yang nak dipercakapkan. Tak ada isi. Yang paling menyedihkan, dua-duanya senyap dan kadang-kadang isi yang lama berulang-ulang. Ini akan membosankan. Dan dia juga boleh membawa kepada keretakan dalam hubungan. Nampak? Oleh itu, pastikan bila nak jumpa, ada isu-isu yang baru yang boleh anda lontarkan bersama dengan teman anda nanti. Berikutnya, kurangkan SMS. Ini kadang-kadang main SMS sampai handphone dia punya tu, sampai rosak tu. Yang paling ketara, kalau handphone tu huruf A. Kadang sampai huruf A tu dah tak boleh nak tekan dah. Huruf G, Y tu tak boleh. Kalau L tu pun dah tak boleh dah. Sebab dia love tu, duduk tulis sampai rosak dia punya papan kekunci tu. Dekat dia punya dekat handphone tu. Sampai dah tak boleh dah nak tekan. Itu menunjukkan yang anda selalu SMS. Oleh itu, sekiranya kita nak SMS, boleh, tetapi jangan terlalu kerap. Kadang-kadang dia tak jumpa. Okey, bagus. Tapi SMS-nya kadang-kadang bertalu-talu, banyak sangat. Ya, memang sekarang ni dah murah, saya tak nafikan. Namun begitu kita lihat, apa pula kesan-kesan yang lain? Kesan yang lain ialah dari segi masa. Masa anda banyak terbuang. Bila anda SMS tu, dia memerlukan masa, memerlukan tenaga. Jadi banyak masa, tenaga yang sepatutnya dibuat dalam pembacaan untuk bacaan, untuk buat assignment, kertas kerja sebagainya, telah banyak digunakan untuk SMS. Sedangkan anda ada tanggungjawab sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang mahasiswi. Jadi kalau dah hasil SMS dia, mana pergi masanya, mana pergi tenaganya, habis digunakan dengan SMS. Dan kadang-kadang melibatkan duit wang ringgit juga, membazir, kerana setiap SMS itu kadang-kadang kena bayar. Walaupun harganya tidak seberapa sekarang ni dah murah, namun ia tetap merugikan anda jika anda SMS perkara-perkara topik-topik yang tidak berkaitan. Tapi kalau SMS berkaitan dengan subjek, berkaitan dengan isu-isu semasa, yang untuk perkara-perkara yang mendatangkan ilmu, itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang saya persoalkan ialah kalau mahasiswa-mahasiswi selalu SMS perkara-perkara yang remeh-temeh,
Perlu SMS mungkin sekali atau dua dalam sehari. Tetapi kalau dah dekat 20, 30, ada kala sampai 50, itu nak kena fikir-fikirkan.